daripada PBBM. Mereka tahu bahawa mereka sedang dalam tenat. Mereka tenat untuk menghadapi pilihan, tapi mereka berusaha. Sebab itu tular gambar apa semua, mereka dah cetak demi poster dan ada dia punya pelbagai aktiviti. Sebab itu awang kata sudahlah tu jangan ingat bila dah penamaan calon kelak baru nak jumpa rakyat. Buat janji-janji sejuta mimpi. Pengundi dan rakyat takkan mau ditipu lagi. Ini benar. Rakyat pengundi kali ini tidak akan redha untuk kamu menipu lagi. Janji 1000 mimpi diorang tak pakai dah. Saya khawatir sebenarnya. Tadi saya lontarkan pandangan saya bersama Yang Berhormat Tengku Razali. Saya kata dalam keadaan sekarang ni, saya melihat sebenarnya bahawa kesan daripada UMNO yang masih lagi mempertahankan dan tak mau keluar daripada kerajaan Perikatan Nasional, maka rakyat akan hukum dengan wakil kerajaan UMNO sekali. Kalau mereka ini juga sekali lagi diturunkan untuk bertanding, maka rakyat akan tolak. Dan ini akan memberi peluang kepada parti lain untuk memenangi. Untuk rakyat menerima Perikatan Nasional, tidak ada lagi. Tak ada dalam kamus. Kamus politik rakyat hari ini, mereka tak boleh. Buatlah macam mana pun. Kamu berilah wang macam mana pun. Kamu berilah peruntukan macam mana pun. Kalau 1-2 hari ni ataupun sebulan 2 ni diadakan pilihan raya umum, memang bungkus wuyup seruyup-wuyupnya. Parti PBM ini, kamu bersandarlah dengan PAS. Pengundi PAS tak akan membantu. Warga PAS tidak redha untuk mereka diperkudakan. Apatah lagi, UMNO sudah tarik diri. Dan jika ini berlaku, kerana UMNO ni nak dilihat asosiasinya bersama-sama dengan PBM, dengan UMNO sendiri pun rakyat akan tolak. Sebab itu kita kena berhenti daripada mimpi-mimpi indah. Sebab apa yang Razia Anwar Musa kata, bahawa kita ni kalau kita tak ada PBM ini, maka kita akan kalah. Saya katakan bukan kita akan kalah, confirm kalah kalau dengan PBM. Confirm kalah. Sebab rakyat tak boleh tahan lagi. Kehidupan mereka tidak disantuni oleh pimpinan. Jadi apa dosa rakyat? Apakah selama hari ini rakyat memberi undi kepada mereka, mereka menyantuni rakyat? Bila datang dari Cina, datang bawa bil limau. Tidak cukup dengan limau. Tidak cukup hanya sekadar dengan seuncang beras dan kamu membawa 1000 harapan. Tak maunya. Tidak akan berlaku. Saya baca juga tulisan daripada Datuk Khalid Nordin. Dan menzahirkan, dia kata dia membidaslah apa yang dikatakan oleh Tan Sri Anwar Musa. Memang betul pun, tak sepatutnya kamu menceritakan apa semua di luar. Tak sepatutnya kamu belum bertanding lagi, belum masuk gelanggang dan mengaku kalah. UMNO tidak pernah pun mengharapkan daripada orang lain untuk membantu. Tak ada. Sejak UMNO Barisan Nasional bertanding. Sebab itu orang kata kita ni bongkak. Kita bukan bongkak, kita bukan sombong. Kita melihat daripada realiti. Dan hari ini, rakyat sudah melihat bahawa okey, mereka dah cuba untuk memilih Pakatan Harapan. Alright. Dari segi rakyat, dah cuba, dah rasa 22 bulan Pakatan Harapan memerintah. Dan kehidupan mereka begitu tenat, setenat-tenatnya. Sebab itu mereka mendambakan kepimpinan daripada UMNO Barisan Nasional. Dan mereka bahagia dan gembira apabila melihat UMNO bertaut pula dengan PAS. Ini membuatkan satu kebahagiaan. Tetapi apabila diundang datangnya PPBM ini, maka mereka melihat, mereka juga kecewa. Saya berkeyakinan warga PAS di peringkat Akar Rombi juga kecewa. Sini dia siapa ni? Abdullah Hasif. Datuk, saya perhatikan PAS di Kelantan, Terengganu mungkin boleh bersama PBM, tapi di negeri Pantai Timur tidak begitu. Lihat keputusan PAS Gombak yang itu betul, saudara Hasif dia kata. Di Kelantan, Pantai Timur mungkinlah. Tapi boleh ke PAS memberi kerusi untuk PBM di Kelantan dan di Terengganu? Boleh ke? Saya tidak yakin. Betul, kalau KHK pun kalah. Macam mana? Nah, ini keadaannya. Jadi keadaan rakyat, jangan sekarang ni rakyat dah celik. Dulu okey, kita depend sebab saya bekas warga wartawan. Jadi dulu kita ada surat khabar. Kalau orang kampung dia baca Usah Melayu. Itu saja atau berita harian. Dan adalah surat khabar yang mingguan macam Akhbar Watan. Jadi kita memberi ulasan, harakah dan sebagainya. Itu dulu, sekarang ni berita di ujung jari. Hari ni kau buat setengah jam lagi satu Malaysia dah tahu. Jadi dalam keadaan begini, rakyat akan menolak seandainya pimpinan UMNO masih lagi
bermain, bercanda dengan mimpi indah. Kalau mereka tidak melakukan tindakan sekarang ni, minta maaf. Guyup, saya kata. Dan yang akan mengawal keuntungan, lain tak adalah parti Perikatan ni, PKR lah. Sebab itu saya kata berkali-kali. Pilihan Raya Umum kali ke-14, 2018. Okey. Waktu itu pilihan raya umum diadakan. Waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ada dalam gelanggang. Beliau tidak berada di gelanggang. Hari ini beliau sudah berada di gelanggang. Dia dah keluar daripada penjara. Dan kalau ada pilihan raya, dia akan memimpin Parti Keadilan. Mereka akan ke depan lagi. Jadi warga UMNO ni kena fikir. Datuk, PAS PRU 14 cuma menang Pantai Timur je, betul. Benar sebenar-benarnya. Tapi masalahnya sekarang ni, Saudara Supramaniam, JS Supramaniam. Tapi sekarang ni, di Pantai Timur pun kecewa. Warga Pantai Timur pun sekarang ni kecewa dengan setengah pimpinan daripada PAS. Sebab mereka merasakan bahawa takkanlah mereka ini dapat tiket percuma saja. Asal petani PAS boleh sokong. Tidak jadi begitu. Saudara jangan lupa, kemarahan Parti Keadilan di Pantai Timur, saya difahamkan, sudah semakin mantap. Kalau PAS tidak berhati-hati, mereka juga akan tersingkir kali ini. Jangan lupa bahawa rakyat biasa menolak PAS. Jadi kalau mereka masih lagi, ini sekarang ni saya melihat rakyat tengah marah. Marah kerana, okey, pada masa kita menyokong Tan Sri Muhyiddin untuk membentuk kerajaan, kerajaan Tan Sri Muhyiddin, sebenarnya mereka mencipta kerajaan Perikatan Nasional dan sebagainya. Rakyat melihat tindakan mereka. Tindakan pimpinan daripada Parti Pribumi yang menyantuni Azmin Ali bagai anak Arab. Rakyat tak suka. Rakyat tak suka melihat pengkhianat. Sama ada dia khianat dengan parti dia ke soal lain. Tapi kalau kamu sebagai pengkhianat, kamu juga akan mengkhianati harapan rakyat. Dan ini terbukti sampai hari ini. Kalau kamu tak khianat, kamu dah santuni masalah rakyat. Ini kamu tidak santuni masalah rakyat. Kamu terus berpolitik. Kementerian kamu terbiar begitu saja. Dan mungkin KSU ke pegawai-pegawai yang ada di Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan dan luar negara perniagaan MITI. Mereka juga sendiri kita tunggu-tunggu. Menteri nak kata apa? Mereka nak tunggu ke mana hala tujunya. Where are we heading? Sebab waktu dulu masa Kerajaan Pakatan Harapan, okey, ia dipimpin oleh Darren Liking, anak muda. Okey, Darren Liking daripada Sabah. Mungkin dia tak tahu tentang industries ataupun pelaburan dari luar dan sebagainya. Sebab latar belakang dia adalah orang undang-undang. Okey juga. Bila dah tak ada begitu, gantinya Azmin Ali. Kononnya hebat. Terbukti dia tak hebat mana pun. Tak hebat mana pun. Kononnya dulu bahawa Selangor mempunyai KDNK yang besar. Itu adalah hasil daripada yang diperjuangkan oleh UMNO selama ini. Dan jangan lupa, waktu sebelum dia jadi Perdana Menteri Besar adalah Datuk Khalid Ibrahim. DNA UMNO. Datuk Tan Sri Khalid Ibrahim ini adalah orang yang bersama-sama dengan Yang Berhormat Tengku Razali yang mewujudkan PNB. Jadi pengalaman itu penting. Sekarang ni dah tak ada. Bahaya Tok. Siapa cakap ni? Allah, betul Tok, dia kata bahaya ni, dia kata. Bahaya kerana ini betul tu. Semurid pekhianat tak boleh percayai ada udang sebalik batu. Ini betul. Begitu juga apa berlaku di Ampang. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, apa yang kamu lakukan? Sebab kamu menyambung apa yang kamu dapat daripada Kerajaan Pakatan Harapan dulu. Dan sekarang ini di bawah Perikatan Nasional. Kamu masih jadi Perdana Menteri. Tapi adakah kamu menyantuni warga di Ampang? Warga Ampang dahagakan perumahannya macam mana, rumah-rumah flat macam mana. Pergilah saya bertandanglah ke kawasan Bukit Belacan ke kawasan-kawasan Ampang. Dalam kawasan dia. Dah sesak dengan manusia. Dan manusia yang hadir situ bukan daripada rakyat tempatan pun, setengah daripada luar negeri. Parti pun penuh. Adakah kamu santuni? Ini masalah sebenarnya. Dan kedua-dua mereka ni pasti akan ditolak. Untuk di kawasan Pantai Barat, saya nak bagi tahu. Pukul saja genderang, rakyat akan menunjukkan kuasa mereka kali ini. Untuk Pantai Timur, saya belum dapatan
yang sepenuhnya. Tapi teman-teman saya di Kelantan, di Kota Baru khususnya, begitu juga di Terengganu, mereka membayangkan bahawa mereka kecewa dengan pimpinan PAS. Kerana mereka melihat tiba-tiba saja PAS boleh mengasosiasikan dirinya dengan Azman Ali. Pimpinan PAS balon Anwar Ibrahim. Okey, kita terimalah. Moral lah itu. Tapi kamu terima Azman Ali. Jadi cakap tak semua bikin. Sebelum ini kamu menzahirkan cerita tentang Islam. Hendakkan RUU. What happened to RUU sekarang? Tiba-tiba dah cakap sekarang tak boleh nak adakan. Tak boleh begitulah, tak boleh begini. Dan lebih mengecewakan warga PAS di Pantai Timur. Apabila kerajaan hari ini mengizinkan daripada 8 drawing, iaitu 8 kali sebulan untuk cabutan nombor 4 nombor ekor, kamu izinkan sebanyak 22 kali. Kalau kamu tak izinkan, tapi kerajaan yang ada sekarang ni mengizinkan sebanyak cabutan itu 22 kali. Cabutan 4 nombor ekor. Dulu, siapa sahaja yang bersama dengan orang yang terjebak dalam maksiat judi, maka dia jugalah sama. So sekarang ni pimpinan PAS dalam kerajaan. Nah, sebab itu saya kata, rakyat tak boleh dibohongi. Sebab itu nak cakap terus terang. Saya terus terang saya katakan bahawa saya worried. Khawatir saya warga UMNO. Warga UMNO sekarang ni kecewa dengan tindak tanduk ahli-ahli parlimen UMNO. Menteri-menteri UMNO. Sebab 145 bahagian. Kalau 145 bahagian tu ahlinya tidak kurang daripada 2 juta orang. 2 juta warga UMNO kamu kecewakan. Bahawa tuntutan UMNO lain ada. Tariklah diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Kerana terbukti Kerajaan Perikatan Nasional mengkhianati setia kawan. Hadir mereka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjahanamkan UMNO. Dan hari ini mereka bersama-sama dengan PS. Setelah mereka tidak dapat untuk menenggik dengan UMNO. Kerana pimpinan akar umbi, pimpinan UMNO di setengah-setengah bahagian ini. Jadi kepada pimpinan UMNO bahagian, yang anda sebagai warlord, yang dulu hebat, yang anda menjaga kawasan-kawasan masing-masing. Kalau anda bergelar ahli parlimen, anda tidak melakukan tindakan itu, anda mengecewakan warga UMNO. Mereka hadir. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan buat-buat. Yang terzahir dalam persidangan UMNO bahagian. Saya dapat juga kiriman tip-tip, ucapan-ucapan perwakilan dalam persidangan agung UMNO bahagian-bahagian. Sama ada di Alostar ke, sama ada UMNO bahagian di Kedah ke, di Pulau Pinang, di Perak, di Selangor. Mereka jelas menyatakan penolakan untuk bekerjasama dengan PBM. Malah mereka katakan kalaulah PAS tak mahu bersama dengan kita, apa nak buat? Saya khawatir benda ini akan meruntuhkan muafakat nasional. Kalau muafakat nasional itu runtuh, bagi UMNO tak ambil kisah. Seperti mana kata Tengku Razali, dia kata sejak bila kita menumpang orang? Memanglah cakapnya itu agak nampaklah kita ni ego ataupun sombong. Tidaklah. Tetapi dia kata, kalau kita nak harapkan teman, tapi teman tidak mahu, tak sesuai dengan jiwa kita, macam mana? Saudara Orange berprinsip, orang berprinsip, dia kata PH ikhlas untuk rakyat. Yang buat AUNA tu, Atuk dan PBBM. Saya tidak boleh nak kata apalah sebab anda PH. Partai Harapan. Saya daripada UMNO. Memang saya tahu tiap-tiap parti politik itu lain tak ada adalah untuk mendapat kuasa. Berkali-kali saya katakan politik is the art of deceiving. Tapi hari ini rakyat menuntut kalau kamu mau bermain politiklah secara berprinsip. Itu prinsip tu, bukan ego. Betul Saudara Mat Alias. Prinsipnya kalau kita berkawan mesti ada setia kawan. Jangan kawan ini hanya untuk membolehkan kamu naik nilai harga kamu. Bila harga kamu naik, kamu tinggalkan sahabat. Ini tak betul. Apabila kamu diangkat menjadi ahli parlimen, kamu tinggalkan rakyat. Ini tak betul. Dulu yes. Dulu okey saya terima sebab rakyat tak tahu.